Dalam dulu guru-guru ngajar, dalam kitab kata apa, bila sahabat bertanya, ada yang bertanya dengan Abu Zaifah. Ni sahabat Abu Zaifah ni. Dia tanya dengan bukan Abu Zaifah. Ada seorang sahabat, saya cakap apa nama dia. Dia tanya dengan Rabi'ah. Rabi'ah ni PA pada Rasulullah. Dia tanya dengan Rabi'ah, apa amalan yang kau tahu yang Nabi kata boleh bawa manusia itu ke syurga? Satu amalan yang kau dengar. Maka Rabi'ah ni diam, 3 kali tanya baru jawab. Dia kata, aku pernah tanya soalan yang sama dengan Rasulullah. Ketika itu aku bermalam di rumah Rasulullah. Ini kisah dia lah ni. Aku nak berkhidmat dengan Rasulullah, maka aku tak tidur malam tu. Aku tunggu Rasulullah bangun tengah malam. Aku tak tidur. Rasulullah ni kalau orang khidmat dengan dia, kalau dia bangun, tengok orang tu tidur, dia tak panggil. Ni sikap dia. Dia tengok orang tu tidur, dia tak panggil. Dia biar je orang tidur. Dia buat sendiri. Ni sikap dia gitu. Maka bila Rasulullah bangun, dia nampak aku tak tidur. Dia tanya, wahai Rabi'ah, kenapa kau tak tidur? Dia kata, aku bimbang Rasulullah. Kalau aku tertidur, aku tak bangun, engkau bangun dulu, aku tak dapat khidmat kat engkau. Khidmat ni maknanya dia ambilkan air untuk wuduk. Gitulah, dia siapkan pakaian. Itu khidmat mereka. Rasulullah ni ada 11 pembantu. Kadang-kadang cara bergilir-gilir mereka berkhidmat dengan Nabi. Saya suka rela. Maka berkatalah Rasulullah pada Rabi'ah ni, bagus ni engkau ni. Engkau sanggup tak tidur malam nak berkhidmat dengan aku. Bagus ni engkau. Apa engkau nak, wahai Rabi'ah? Dia kata itu kan. Rabi'ah, dia tanya Rabi'ah. Rabi'ah lelaki je. Apa engkau nak? Dia kata, aku nak masuk syurga sama engkau. Aku nak masuk syurga. Aku nak masuk syurga dekat dengan engkau. Maka Rasulullah kata, aku akan doakan, tapi tolonglah aku dengan memperbanyakkan sujud. Memperbanyakkan sujud. Jadi Rabi'ah ni cerita dengan sahabat ni, sahabat yang tanya tadi. Sahabat ni kata, bila aku keluar rumah Rabi'ah, aku jumpa Abu Zaifah. Aku tanya pula Abu Zaifah, apa amalan yang Rasulullah kata yang membawa kita ke syurga? Apa yang boleh buat amalan atau amalan bawa kita ke syurga? Abu Zaifah kata, Rasulullah pernah ditanya Rasulullah kata, banyakkan sujud. Banyakkan sujud ni maksud apa? Banyakkan semayang. Kerana dia akan menaikkan darjatmu. Tu yang dalam hadis tu sebut gitulah. Sebab tu sejak bila perkara ni tersebar di kalangan sahabat, jadi mereka memperbanyakkan solat sunat. Tu yang Bilal dengan solat sunat gitu, dengan solat sunat. Mereka membanyakkan solat sunat. Kenapa mereka boleh buat dengan banyak? Sebab mereka rasa seronok, mereka rasa sedap. Mereka rasa solat ni dia bicara dengan Tuhan. Dia rasa betul. Dia bukan paksa-paksa. 20 rakaat ni kalau terawih 20 rakaat tak main lah. Biasa je bagi mereka 20 rakaat ni. Kita 8 rakaat dah cabut dah. Dah kosong. 8 rakaat je dah cabut. Dah lah cabut panggil kawan tu dalam masjid. Habis kawan-kawan semua keluar. 8 je kita tahan. 8 je kita tahan. Ada tu surau buat 8. Kalau orang dulu kan. Saya kecil-kecil dulu, saya duduk orang baru. Tak ada surau buat 8 tau. Dulu. Kawan baru buat 20. Tapi sekarang masanya buat 20. Dah lama tak pergi tengok baru lah. Surau Jawa. Surau Jawa tu tak surau Jawa. Kawan baru tu orang bawah tu. Surau Jawa tu dah lama tu. Itu pun buat 20. Dulu ada surau kat Jalan Raja Muda. Kami dulu malam-malam naik basikal kecil tu jalan tu. Semua buat 20. Tapi betul tak lajak-lajak. Dulu budak buat basikal bersopan ni, kering-kering ada. Siap ada loceng. Sekarang aja budak-budak. Tu hari tangkap budak pecah tabung masjid. Hari apa? 2 minggu lalu. Saya balik ngajar pukul 11. Cuma ada kelas isyak, selalu kelas isyak. Pandang belakang nampak polis lampu biru. Saya kata apa hal polis ni ikut aku ni. Saya pun nak berhenti kat pagar. Saya nampak dia berhenti belakang. Saya nak pergi, dia U-turn. Dia pergi depan masjid. Saya kata apa hal polis ni. Saya pun masuk pagar, saya hintai kat masjid. Nampak dia dalam kereta dia dalam masjid lah. Lampu biru tu pasang.
Rupanya AJK tangkap budak pecah tabung. Darjah 5, darjah 6. Dia parking basikal lajak tu. Dia parking kat tiang masjid, dia pergi pecahkan tabung. Tengah ambil duit je kena tangkap. Right handed tu. Pam kena tangkap. Menangis. Tahu pula menangis dia tu kata. Darjah 4, darjah 5 ke darjah 5, darjah 6. Begitulah yang saya dengar budak-budak cakap lah. Allah, darjah 6 dah pecah tabung. Tingkat 6 dia buat apa tu. Menakutkan lah. Menakutkan. Masuk dalam kereta. Peronda. Bawa pergi balai. Jadi antara amalan yang dikatakan membawa engkau ke syurga ialah memperbanyakkan sujud. Memperbanyakkan sujud. Tapi pastikan solat yang dibuat itu ada ilmu lah. Jangan tak ada ilmu. Nanti rukuk pun salah, sembahyang beribu-ribu pun salah, macam mana pula. Tu bimbang, nanti tertipu kita. Tertipu sebab amalan yang silap. Sembahyang sunat selain daripada sembahyang fardu yang 5, dalam Islam ada lagi beberapa sembahyang yang disebut sembahyang sunat buat tambahan atas fardu itu. Dia additional. Sembahyang tambahan atas fardu itu. Ada sembahyang sunat yang dijanjikan terhindar daripada neraka. Contoh je, sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan sembahyang sunat lepas zuhur 4 rakaat. Dalam hadis kata, orang yang sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat, lepas zuhur 4 rakaat, maka Allah Ta'ala hindarkan dia daripada api neraka. Ada juga sembahyang sunat yang memiliki pahala yang besar. Seperti orang sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Pun juga dia kata, dia telah mendapat ganjaran dunia dan seisinya. Lebih daripada dunia dan seisinya. Ada juga yang itu. Dan macam-macam pahala yang diceritakan. Kerana sebaik-baik ibadat badan selepas iman ialah sembahyang. Iman tu ibadat hati. Iman ni dalam hati. Solat ni rukun Islam. Iman tu dalam hati. Dia beza. Dia tak sama. Iman ni dalam hati ni dia kena 24 jam. 24 jam kena yakin. Allah, malaikat, rasul, kitab, qada-qada, hari kiamat, semua tu lah. Dia tak ada perberhentian. Tapi kalau amalan Islam, solat, dia ada berhenti-berhenti. Subuh, okey, lepas tu tak ada. Zuhur baru ada. Sama juga zakat ada kait. Jadi amalan Islam ini dalam rukun Islam, amalan dia berkait. Berkait ni maksud apa? Muqayyad. Ada yang berkait dengan waktu. Contoh zuhur ada waktu. Tapi lepas tu tak ada lagi dah. Sampai asar baru ada. Malam baru maghrib baru isyak. Lepas tu subuh, terbit fajar baru subuh. Zakat pun ada kait. Ada kait. Maknanya ada benda yang mengait dia untuk beramal. Kenapa? Nisab dengan haul. Haji pun ada kait. Apa? Bulan haji. Sekarang kalau nak buat haji tak boleh. Tak boleh. Kena tunggu bulan haji tu. Bulan haji tu, hari-hari bulan haji tu baru boleh buat haji. Sama juga macam benda lain lah. Puasa pun berkait. Dengan apa? Dengan bulan Ramadan. Tak Ramadan tak wajib puasa. Tapi iman dia tak berkait. Dia 24 jam. 24 jam kena yakin dengan Allah, kena yakin dengan Rasul, 24 jam kena yakin. Jadi beza antara iman dengan Islam itu ialah iman ini amalan dia tidak berkait. Kalau Islam ini amalan dia muqayyad. Muqayyad tu nama dia berkait lah. Tu kalau kita tengok syarta tu, agama dia ada 3 tiang lah. Ni Islam, ni iman, ni ihsan. Tu beza iman dengan Islam tu. Lepas tu dia kata sini, sebaik-baik ibadat selepas iman. Ibadat badan. Ibadat badan maknanya ibadat zahir. Solat ni zahir je. Zahir baca, tunduk. Dia bukannya ibadat macam iman kepada Allah. Tak. Tapi hasil daripada iman kepada Allah itulah melahirkan sembahyang.
Orang rajin semayang kenapa? Iman dia kuat. Iman dia kuat. Jadi sebab badan ni, ibadat badan ni ialah solat. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim, ayyul a'mal afdalu faqala solah liwaqtiha. Orang bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Ayyul a'mal li afdal? Apakah amalan yang lebih afdal? Sabdanya, faqal, bersabdalah Nabi tu, as-salatu liwaqtiha. Solat dalam waktunya. Dalam waktunya disebut adaan. Kalau tak semayang, mana kena semayang luar waktu pula? Luar waktu ni disebut qadaan. Kalau dulu dah jadi 5, 3 jam 5 tak semayang, dah balik, patut kena semayang dalam waktu. Itu nama adaan. Kalau tak buat, kena qadaan. Kena buat luar waktu pula. Tu dia adanya semayang dalam waktu, adanya luar waktu. Ada semayang dalam waktu, adanya luar waktu. Ada luar waktu sebab jamak. Ada luar waktu sebab qadha. Sekarang ni jangan lagi tinggal solat. Sebab dulu dah banyak tinggal solat. Sekarang ni apa pun solat. Apa pun kena solat. Bukan buatlah apa pun janji solat. Ni salah faham. Ada orang buat cakap gitu kan. Takkan anak muda gitu Kau nak buat apa kau buatlah, janji kau semayang. Itu habis benda dia buat tu. Janji semayang. Tak. Bukan itu. Apa pun jangan tinggal semayang. Bukan buat apa pun janji semayang. Ni yang budak-budak rempit dengar suka-suka. Budak-budak yang gila-gila ni dengar cukup suka. Ajak pergi rumah dia. Tengok rumah ada poster ni, rock lah apa benda, perempuan tengah bogel dia poster pada bilik. Kita tengok ni macam-macam rock ni, brutal, entah apa benda, heavy metal, entah apa benda, besi buruk, semua ada. Lengkap. Dia pun, kita tengok, dia pun rasa bersalah. Dia kata, saya rock-rock juga Ustaz. Prinsip saya, janji dia semayang. Ni salah. Ini salah. Nanti syaitan cakap, kau nak isap ganja, kau isap lah, janji kau semayang. Kau nak daun ketum, kau daun ketum, janji kau semayang. Tengok. Lepas tu lah cakap dengan dia orang gitu. Kadang para guru ni, ustaz-ustaz ni, dia nak tarik budak-budak ni, dia cakap perkataan ni. Dan budak-budak ni ambil sebagai modal untuk dia buat benda pelik-pelik. Tahu? Dia pegang apa? Janji aku semayang. Buat apa-apa tak apa, janji semayang. Itu tahap yang paling tak boleh buat apa kat dia. Mungkin boleh cakap itu. Sebab memang ada hadis orang cakap dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, dia ni buat maksiat tapi dia semayang. Teruskan semayang dia. Satu hari nanti semayang dia akan membuang maksiat dia. Itu. Tapi pada kasat kita nak berhenti maksiat. Kalau kita kata lesen untuk kita buat apa saja, ini salah. Macam sekarang lah orang buat program Poppy kan. Mula-mula buat apa? Mula-mula buat apa dulu? Takkan tak biasa. Baca doa. Tahu? Lepas tu, perempuan pakai seluar ketat, pakai lengan pendek, perempuan depan, lelaki belakang. Orang lelaki lagi semangat nak tengok ke depan. Kenapa dia rasa okey? Tadi dah baca doa. Tengok. Nampak kita ketipu. Kita ketipu dengan amalan kita. Dengan perbuatan harian kita. Bawa anak, bawa isteri kadang. Allah, tak seronok lah gitu. Tak seronok lah. Jaga-jagalah. Ni penipuan-penipuan ni dia ramai orang ketipu. Kadang buat program amal kan. Buat kutipan lah apa benda ni lah. Lepas tu nyanyi-nyanyi lah apa benda. Atas lesen amal. Ni yang bahaya ni. Tu yang keluar-keluar kat TV tu. Pecinta ibadah. Apa? Apa? Drama tu Cinta Ibadah. Dulu ada Astro dia buat tu. Cinta Ibadah ke apa? Apa benda pun tak tahu. Cinta Tasbih. Dia tasbih ada kan? Tasbih je halal.
Tak kira lah nyanyi lelaki perempuan ke, berpegang tangan ke, drama-drama ke, apa benda peluk-peluk ke. Okey ke? Okey, tasbih. Kesian tasbih. Ni tengah rakam ni, cinta telekung, cinta anak tudung, cinta kopiah pak lebay, semua tengah rakam ni. Dia nak halalkan benda ni, kadang kita kena tipu. Orang berniaga bukan peduli. Jika jadi kalau sudah fardu sembahyang, lebih afdal daripada fardu-fardu yang lain, tidak dapat tiada sunat-sunatnya lebih afdal daripada sunat-sunat yang lain. Berdasarkan apa? Berdasarkan amalan badan ni, yang paling afdal ialah solat. Lepas tu kita cuba rasakan bila kita solat, kita rasakan kita berdiri depan Allah. Kita rasa kan? Kita rasa kita baca, Allah dengar setiap perkataan yang kita sebut. Kita kena rasa gitu. Baru kita ada rasa semayang. Bila kita rukuk, kita rasa kita tunduk depan Allah. Sambil mulut kita kata, Engkau yang Maha Azim, Engkau yang Maha Agung. Aku ni kecil Tuhan. 3 kali cakap, 3 kali rasa. Maha suci Engkau, Engkau Maha Agung. Rasa kan? Bawa rasa ni, bawa rasa. Lepas tu rasa syukur badan aku boleh tunduk kat Engkau Tuhan. Dengan hati aku tunduk kat Engkau. Syukur. Mana solat ni kerana Allah. Macam guru-guru katalah, minum ni. Kita baca bismillah. Betul? Kita makan, baca bismillah. Kita naik motor, baca bismillah. Kita keluar rumah, baca bismillah. Bismillah ni maksud dia dengan nama Allah. Bila dengan nama, maksudnya dengan Allah. Bila dengan Allah, maksud dia dengan izin Allah, dengan rezeki Allah, dengan keizinan Allah, kita boleh minum, perut kita boleh terima, dia boleh proses, jadi apa darah ke, jadi apa benda ke, jadi kencing ke apa ke, dengan izin Allah. Dengan keupayaan yang Allah beri kepada kita, kita boleh minum air ni. Dengan izin dia, kita hilang dahaga. Itu jadi katakan dengan nama Allah. Bila ada nama, mesti ada zat. Bila ada zat, tu zat Allah tu, dia yang beri kita kuasa. Dia yang beri kuasa dia untuk kita minum. Sama macam kita pergi kerja kan. Bismillah dengan nama Allah. Allah izinkan kita pergi kerja. Allah izinkan kita sampai ofis. Allah beri rezeki kita dapat gaji. Allah izinkan tengah hari ni kat pejabat kita boleh pergi surau. Itu dikatakan bismillah tu. Tu dengan nama Allah tu. Maknanya tak mungkin kita terlepas daripada dia. Cuma yang kita nak buat, kita boleh pilih nak pergi surau ke, tak nak pergi surau ke, nak tidur kat atas ke, nak pergi pasal tani ke. Nak pergi mana pergi, tak apa. Tapi Allah pilih kita pergi surau. Dia pilih ni dan dia izinkan kehendak kita. Kalau kita ada kehendak, dia tak izinkan, tak boleh pergi. Jadi kita tak terlepas. Tapi kita ada kehendak untuk memilih. Bukan hanya berserah 100% pada Allah. Itu nama dia fahaman Jabariyah. Kalau kita kata kita pergi surau ni sebab aku memang nak pergi. Tak ada terlibat pada Allah langsung. Itu nama dia Qadariyah. Ahli sunnah macam mana? Kita memikir, kita memilih. Tapi Allah izinkan. Itu dari sunnah. Itu nak faham akidah ni. Sama macam semayang. Sama macam solat. Jika, setengah ulama kata puasa lebih afdal. Dia rukun Islam ni kan ada mengucap, lepas tu semayang, puasa bulan Ramadan, lepas tu mengeluarkan zakat, lepas tu menunaikan haji jika mampu. 5 ni ada satu benda yang dikata jika mampu, itulah tunaikan haji. Jadi dia bandingkan itulah, ada ulama kata yang paling afdal ialah solat. Ulama kata, ada setengah kata puasa afdal. Kerana hadis, ada pula. Kullu amri illa Adam lahu illa saum. Fa innahu li wa ana ajri bih. Wa ana ajri bih. Semua amal anak Adam untuknya melainkan puasa. Maka ia untuk aku dan akulah yang membalasnya. Ini hadis kursi.
Walau macam mana pun, kedua-dua sembahyang dan puasa ada banyak kelebihannya. Jangan dan lepaskan masa berlalu dengan tiada direbut peluang yang sangat baik ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, bila orang tanya dengan Abu Hurairah, apa yang kau dapat daripada Rasulullah? Bila Rasulullah dah wafat. Dia kata, kekasihku berpesan supaya tidak meninggalkan 3 amalan ini. Apa dia? Pertama, sembahyang sunat duha. Kedua, sembahyang sunat witir. Ketiga, puasa sunat 3 hari dalam 1 bulan. Demi Allah, Abu Hurairah kata, sejak dia berpesan, aku tak pernah meninggalkannya. Nampak tak? Ada 2 tu. Satu puasa, satu solat. Lepas tu ulama ada kata, amalan yang paling afdal ialah puasa. Ramai juga ulama kata, amalan yang paling afdal ialah solat. Ialah solat. Sebab tu ada hadis yang matan ni jelas. Dia kata apa? Siapa yang meninggalkan satu waktu solat dengan saja, sesungguhnya dia telah menjadi kafir nyata. Dia ada hadis tu. Siapa tinggal tu sembahyang dengan saja, dia telah jadi kafir nyata. Cuma ulama-ulama dia takwil. Dia takwil. Ada yang kata kalau dia sembahyang, dosa dia sangat besar. Tapi kalau dia kata sembahyang tak wajib, baru dia kafir. Dia kata, perlu ke sembahyang ni? Wajib ke sembahyang ni? Tu boleh kafir. Sebab tu saya kata, mesti baca tauhid tau. Bab ridah. Kita tadi baca dekat Putrajaya. Ada tak dia punya? Oh tak ada, dah keluarkan. Kifayatul Muqtadi. Muka surat berapa 20 sampai 29 kot kalau Jawi. Tu kena baca bab ridah tu. Dalam tu ada cakap contoh je, dia mengatakan bahawa sembahyang itu tidak wajib, maka jatuhlah kafir pada dia. Ramai orang pelik-pelik ni fahaman yang benda tak tahu dia belajar apa tu. Kadang bukan dia belajar pun. Kalau dia belajar betul tak jadi gitu. Adalah sembahyang sunat ini terbagi kepada 2 bahagian. Ambil pen sekejap. Pen pula. Ambil papan ni. Syahid. Okey. Adalah solat sunat itu terbagi kepada 2. Dia bagi macam ni. Satu, solat sunat yang sunat berjemaah. Itu. Satu lagi, solat sunat yang tiada sunat berjemaah. Dia bagi 2 bahagian. Kalau keluar peksa jabatan ni best juga dia je, Datuk. Peksa jabatan suruh dia buat soalan ni tengok. Tak lulus, tak naik pangkat. Duduklah grade tu sampai tua. Okey juga Baru okey. Tak payah faham tak payah. Tanya ni cukup. Ni PGRM dekat tu, dia orang nak buat ni. Dia nak buat. Ada berapa ni? Buat soalan gini je. Tulis nombor je berapa sembahyang. Cukup lah. Atau tulislah A, 2, B, 3, C, 7, D, 8, E, tak tahu. Boleh juga macam tu. Tanda lah. Kalau peksa jabatan macam ni best lah. Baru seronok kan. Baru penuh surau tengah hari. Tak laku pula pasal tani. 7. Dulu kami belajar 25 tahun lalu cerita ni. Guru kami ajar macam mana nak bagi ingat 7 ni. Dia kata pecah 4. Ikut formula dia sampai sekarang. Guru pun dah meninggal. InsyaAllah kita boleh ingat lagi. Daripada saya mula kahwin, saya dah kahwin dah 33 tahun.
InsyaAllah saya boleh ingat lagi. Dia punya formula. Pecah 4. Pecah 4. Nanti kita dapat 7. Solat sunat jemaah. Maknanya solat sunat ni, sunat dibuat cara ramai-ramai. Cara jemaah. 1, ingat apa? Ingat gerhana. Lepas tu pecah 2. Solat sunat gerhana matahari. Solat sunat gerhana bulan. Mana ada gerhana bintang? Mesti matahari dengan bulan lah. Lepas tu sunat, ingat Ramadan. Ramadan pecah 2. Apa solat sunat yang sunat berjemaah pada bulan Ramadan? Itulah. 1, tarawih. Lagi 1, witir. 1, 2, 3, 4. Ni pegang 2. Ni pegang 2. Lepas tu, ingat. Lepas puasa. Lepas puasa raya. Lepas puasa raya. Mula-mula tengok anak bulan. Lepas tengok anak bulan, jumpa puasa. Lepas tu jumpa puasa, jumpa raya. Ini cara budak-budak tau. Kalau kau orang tua tak ingat, aku tak tahulah. Betul, ni cara budak-budak belajar ni. Ni kalau ngajar budak kafar lagi cepat dia ingat. Raya, sunat raya, haji. Atau kita kata sunat raya, Adha. Ini kita kata raya, puasa. Ni raya fitrah. Dia kata gitu, dulu guru kata gitu. Pegang ni. Lepas puasa, raya. Ramadan ni, makna dia apa? Dari bahasa dia panas. Betul? Panas. Bila panas, kemarau. Minta hujan. Bila kemarau, mesti minta hujan. Betul tak? Ni sebenarnya minta hujan. Nampak dia disusun kaitan gitu. Ni 2. Ni 1. Jadi 7. Ni cara nak ingat ni. Cara nak ingat. Ini yang 4 ni. Kalau kita buka sekitar apa tak silap saya Sabilal Muhtadin. Dia kata sembahyang sunat yang paling utama, ranking dia adalah sembahyang sunat Raya Adha. Yang sunat paling utama, ranking dia. Sembahyang sunat ni. Okey. Lepas tu, sini pula. Tiada sunat berjemaah. Ni banyaklah. Duha. Witir. Bukan Ramadan. Witir yang bukan bulan Ramadan. Jangan malang garang ajak Pak Imam buat witir sama-sama jom. Janganlah buat. Dia kalau tak sunat berjemaah, dia sunat semayang seorang-seorang. Dulu guru kata apa? Ada solat sunat, kita kena ramai-ramai. Ada solat sunat, Allah nak jumpa kita one by one. Betul? Ada bos nak jumpa ramai-ramai. Satu jabatan. Dia bagi pengumuman. Betul? Dia bagi tahu. Ada yang bos nak jumpa kita, masuk bilik seorang-seorang. Tunggu siap. Dia panggil pukul 3, pukul 11 dah ada kat ofis dah. You punya appointment pukul 3 kan? Saja saya lalu sini. Bukan lalu, takut lambat. Betul? Dia nak jumpa kawan-kawan. Itu yang penuh dengan persoalan tu. Dia nak apa bertanya-tanya. Sampai tanya bini. Bos besar panggil nak apa? Mana bini kau tahu? Bini kau kerja sini. Kalau tidur malam ada benda yang Allah nak kita sujud dekat dia seorang-seorang. Ni, duha. Kadang-kadang duha orang buat jemaah. Tak apalah, nak latih-latih buatlah. Tapi sunat dia seorang-seorang. Kan ada orang buat duha kan? Dulu saya mengajar vocational dulu, setiap pagi Jumaat, buat duha tu. Buat duha. Kadang-kadang ngajar dulu, lepas tu buat duha. Buat ramai-ramai.
Nak latih-latih anak-anak tu tak apalah. Buat duha. Banyak lagi yang lain lah. Selain itu. Rawatib. Rawatib tahu Qabliyah. Ba'diyah. Taubat. Apa lagi? Banyak Wuduk. Mutlak. Kalau saya tulis lah, yang saya ingat lah. Tasbih. Nak tanya sikit Ustaz. Macam semayang, kan kita nak buat ifradi kan? Solat yang ifradi macam solat yang secara dia ada urutan lah. Macam tahajud dulu ke, lepas tu taubat dulu. Maksudnya Dia kalau turutan ni yang last. Ni yang last. yang permulaan tu Ustaz. Bulan tu tak kira lah. Tahajud dulu ke ataupun taubat dulu kita terbangun. Dia tak ada turutan. Tapi ini ada hadis. Rasulullah kata, akhirilah solat malammu dengan tu ada hadis. Belum kita ada tulis. Jadi kalau kita bangun daripada tidur boleh buat taubat ataupun Tak kisahlah. Mana-mana nak buat lah dulu. Dia zikir yang wajib, bukan wajib tak buat berdosa. Yang mesti kita buat lah. Malam ni, tengah malam ni, kita mesti istighfar. Tu sebab ada hadis. Allah sangat sayang suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur ni maknanya di hujung-hujung malam. Hujung-hujung malam nak pergi subuh lah. Allah sangat sayang suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Maknanya istighfar ni keluar suara. Jangan baca dalam hati. Baca dalam hati pakai tidur tau. Ngantuk diam Keluar suara yang agak-agak tak kuat lah. Tapi ingin kita dengar. Jangan pakai tangan. Ambil tasbih. Kita kena targetkan satu figure tertentu lah. Ambil belilah kaunter-kaunter macam ni, belilah. Tekanlah nombor ni. Kita target lah. Bangun malam aku nak kena istighfar 300 kali. Kalau guru kita bagi ke, kita amal lah. Jadi kita kena bajet masa, aku mesti dapat baca 300 kali. Gitulah. Maksudnya kita pegang ni lah. Kalau kita ada satu target, betul tak? Kita ada satu benda. Kalau kita kata, istighfar ni lah berapa tak apa. Tu yang akan tak baca tu. Bila target ni ada, dia ada, apa jaga dia ada sasaran. Bila ada sasaran, kita ada arah menuju. Betul tak? Kita ada gerakan nak menuju. Kenapa? Kita ada sasaran. Kalau tak target, tu yang leceh tu. Tu yang kita bangun, tak bangun tak apa. Tak, kita kena target. Aku mesti bangun pukul 4. Gitulah. Kita adalah target. Tak target, tak boleh lah. Nanti amalan kita tak susun. Dan macam-macam lah. Yang selain daripada ni. Okey. Kalau tasbih ramai orang buat cara jemaah. Hajat pun ramai orang buat cara jemaah. Ini dulu guru kata, kalau pada satu hajat, boleh. Nak campur-campur hajat masing-masing, tak apa. Ini pada latihan. Ini pada latihan. Ini pun banyak orang buat pada latihan. Ini orang buat qiyamul lail. Betul? Orang buat cara jemaah. Ini pun orang buat malam-malam, cara jemaah. Cuma kalau kita jadi imam, kita nak sembahyang tasbih ni, kita suruh rapat saf, kita jangan tutup api dulu. Biar imam tengok muka peserta dulu. Kalau muka macam aku, janggut putih, jangan baca perlahan-lahan. Kadang imam baca aja. Subhanallah walhamdulillah. Baca. Tahu? 10 kali. Wala ilaha. Aduh. Korang para wali tak ada halnya. 2000 kali pun tak berusaha. Korang para wali tak boleh buat apa lah kan. Yang darah tinggi, yang lemah jantung. Begini ya. Subhanallah. Tu kadang bulan puasa ustaz bawa kamulal boleh? Tak nak. Dia orang nak buat cara tu yang tak nak tu. Dia nak buat cara macam tu tau. Bacalah subhanallah walhamdulillah. Gitu okey lah kan. Lepas tu tambah lagi wala haula wala quwwata Allah.
Bila bangun dengar lutut bunyi ketap. Itunya takut tu. Tak raya pula ni Kang. Buat ikut orang ramai punya upaya lah. Orang ramai punya upaya. Kalau kita jadi imam lah. Kalau imam tu muda kita jemput, kita kata baca cepat sikit. Baca cepat sikit. Jangan dia baca gitu tau. Subhanallah. Kalau baca gitu 2 rakaat setengah jam tau. Saya boleh tengok orang buat. Ui. Kita nak latih. Itu latih. Kalau kita buat seorang mungkin tak kuat. Jadi kalau malam, tasbih ni, dia buat 2 rakaat, salam, 2 rakaat. Kalau siang, dia buat 4. 4 sekali lah. Macam zuhur tu. Ini, dia katakan, tiada sunat berjemaah. Maknanya, sunat dia, solat sunat ni, sunat dia buat seorang-seorang. Sunat dia buat sendirian. Ini solat sunat. Dan sunat dia buat ramai-ramai. Tapi kalau buat seorang, boleh. Boleh. Kat kampung kita kemarau. Tengok orang tak ada minta hujan. Kita buat seorang kat rumah. Boleh? Ada doa dia. Dan kita ni pun ada. Sama juga macam lain. Nak sembahyang raya seorang-seorang kat rumah. Boleh? Boleh? Tak adalah khutbah. Janganlah berdiri kat atas khutbah seorang. Ambil di internet bagi siapa nak dengar khutbah kau. Teruslah semayang. Terus semayang. Samalah ni. Boleh buat seorang gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau kita tak sempat pergi ke tempat-tempat yang dikumpulkan lah. Lepas tu dia kata apa? Dia bahagi 2 tu pada sunat berjemaah, tak sunat berjemaah. Okey. Termasuk dalam bahagian pertama, apa dia? Tiada sunat sembahyang sunat termasuk dalam bahagian pertama sembahyang sunat yang mengiringi fardu. Apa bahagian pertama? Yang tidak sunat berjemaah. Yang disebut rawatib. Rawatib ni makna dia berterusan. Pada bahasa dia makna dia berterusan. Rawatib. Rawatib. Sembahyang sunat rawatib. Okey. Kemudian sunat rawatib ini terbagi kepada 2. Satu nama dia muakkad. Apa muakkad? Muakkad ni maksud dia yang kuat tuntutan. Yang kena faham muakkad ni apa ni? Tak ada hadis kata ini muakkad tak muakkad. Ulama yang susunkan sama ada rawatib ini muakkad atau rawatib ini tak muakkad. Macam mana ulama susun? Apabila dia nampak Rasulullah tak pernah tinggal dan kalau Rasulullah tertinggal, tinggalkan sembahyang tu, dia akan qadha. Dia akan qadha. Bila dia qadha, maka ulama nampak sembahyang ni kuat tuntutan dia, maka dia letak bawah kategori muakkadah. Muakkadah apa? Muakkad. Contohnya, sembahyang sunat lepas zuhur. Rasulullah ni lepas zuhur, pernah orang datang jumpa dia. Satu gerombolan datang daripada tempat lain. Nak buat apa? Dia nak jumpa Rasulullah. Kenapa? Nak cerita pasal Islam. Nak tanya Islam ni apa? Rasulullah cerita sampai waktu asar. Sampai waktu asar. Bila lepas asar ni, dia tak ada sunat ba'diyah. Pada. Tapi orang tengok Rasulullah sampai sunat. Jadi mereka kata, bukankah lepas asar tak ada sunat? Rasulullah kata, ya. Sahabat tanya, tak ni kau buat sembahyang apa? Aku ganti tadi ba'diyah zuhur yang aku tak buat. Faham? Maksudnya boleh qadha. Kenapa Rasulullah qadha? Itu ulama kata sembahyang tu kuat tuntutan. Kuat tuntutan tu nama dia muakkad. Okey, tengok muka sebelah. Dia bagi 2. Muakkad, tiada muakkad. Okey, kita kena faham. Muakkad ni makna je apa? Kuat tuntutan. Sangat-sangat kuat tuntutan. Itu nama muakkad. Tiada muakkad, tiada kuat tuntutan. Tapi masih lagi dikategorikan sebagai sunat. Masih lagi dikategorikan sebagai sunat. Okey.
Kita nak tengok, kita faham dekat table ni. Kita pun dah nampak rawatib. Jadi sekarang ni mula-mula solat yang pertama ni dia kata grup pertama. Apa grup pertama? Tak sunat jemaah. Apa dia? Dia kata rawatib. Jadi dia letak gini. Ni rawatib ni, apa dia? Solat sunat yang mengiringi solat waktu. Itu nama rawatib. Solat sunat yang mengiringi. Mengiringi ni sama ada sebelum ke selepas ke, tak kira lah. Jadi, dia pecah dua ni dari segi hukum. Ini rawatib ni memang hukum asal sunat. Tapi dia pecah dua. Satu nama dia muakkad. Muakkadah. Kita tahu muakkad ni apa? Kuat, tuntutan. Lepas tu nama satu lagi ni ghairu muakkad atau tiada muakkad. Ghairu muakkad. Apa dia? Tiada kuat tuntutan. Tapi masih suruh buat. Masih suruh buat juga. Sebab nama sunat. Itu dia pecah dua. Satu. Apa? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. Lepas tu, pindah sini. 1. 2 rakaat tambahan sebelum zuhur. Tu tambahan tak? Boleh buat 4 terus, 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Boleh buat paling elok, buat 2, bangun, buat 2. Tapi kalau kat rumah saya tu memang orang masjid banyak buat 4. Sebab apa? Bilal ni buat 4. Bilal, Haji Sulaiman ke, Haji Idris ke, yang ada lah Bilal sekarang ni, ada 3 orang. Diorang semua buat 4 rakaat. Dia azan kan, dia keluar, imam kat situ, dia kat situ, kita kat belakang ni kita nampak dia buat 4. Jadi kita ni, jemaah ni boleh dapat buat 4 rakaat. Kalau nak lah. Lepas tu pun diorang pun ramai. Kat sana memang jadi trend orang buat 4 rakaat. Jadi kita pun dapat ikut. Dapat ikut 4. Kalau kat pejabat ni agak susah lah bagi kita bekerja. Tapi hari Sabtu kat rumah kita buat 4 rakaat. Ni 2. Ni 2. Upgrade. Dulu motor 2 stroke. Sekarang? 4 stroke. Dulu semai sunat 2 rakaat. Sekarang? 2 rakaat. 4 rakaat. Kenapa? Motor suku 4 stroke. Motor ada penambahbaikan. Betul? Penambahbaikan. Amalan pun patut kena ada penambahbaikan. Tak boleh sama macam dulu. Sebab mati makin dekat. Ini apa benda viral-viral ni. Tu hari Balai Pandan minta buat semihajat, buat doa. Kita datang tengok, kemah ada depan. Rupanya dia panggil balai-balai polis lain. IPD Ampang, dia panggil Melawati. Dia buat kenduri untuk buat doa selamat. COVID-19. Dia buat doa selamat untuk ni lah, bernularnya ni. Tu saya cakap dengan dia orang. Satu hari nanti, surau ni akan penuh macam ni. Bila orang tengok matahari 3 hari tak keluar. Faham? Ni matahari ni. Ni bumi tau. Dulu arwah Ustaz Mano kata, matahari yang besar ni, nanti dia tak keluar 3 hari. Ni hari malam, besok pergi kerja malam, lusa pergi kerja malam. Panik tau. Apa malam-malam ni? Masa tu masjid dah penuh dah. Orang dah nampak dunia kiamat. Nanti dia akan keluar hari keempat. Dulu arwah Ustaz Mano kata. Masa tu kita belajar kitab Patani. Tanda-tanda kiamat. Tanda menjelang kiamat tajuk dia. Hari-hari keempat dia akan keluar.
dia akan keluar dengan wajah yang muram. Matahari keluar tak bersinar. Dia merah, dia macam gelap-gelap sikit. Kenapa? Dia takut. Kenapa dia takut? Dia tahu dunia kiamat. Kenapa dia takut? Dalam kitab kata, Allah akan tanya dia, ada tak dia melaksanakan tugas sebagai matahari dengan betul? Matahari pun takut tau. Matahari pun takut tau dengan Tuhan. Ini bumi kita ni. Ini bumi. Ustaz kata dalam bumi ni ada Asia. Dalam Asia ni ada Asia Tenggara. Asia Tenggara ni ada Malaysia. Malaysia ni ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni ada Berayat. Berayat sebelah ada KKR. KKR tingkat 8. Kita kat situ. Bersani je. Tahu tak bumi ni, fakta dia kalau masuk dalam matahari ni, katakanlah matahari ni satu bola yang kosong. Berapa biji bumi boleh sumbat? Berapa biji bumi boleh sumbat? Mamin dulu ilmu alam dapat berapa? Mamin pun tak tahu. Ini saintis. Ada yang kata Galileo kata. Galileo kan dulu astronomi kan. Dia mencerap matahari. Saintis-saintis kata lebih daripada 1,300 butir. Bumi apa penjuru belangan dia? Biji. Butir. Butir lah kot. Buah. 1,300 buah bumi boleh masuk dalam matahari. Baru matahari penuh. Ini yang besar ni, yang kita kata gagah ni, yang ada atom-atom nitrogen, hidrogen yang keluar api ni, yang meletup-meletup ni, orang kata ni, cahaya tu yang kita terima ni, dia pun takut dengan kiamat. Dia pun takut Allah tanya dia. Kita ni, 1,300 ni, kita bersatu kalau kita sombong kita gila lah. Gila lah, boleh cakap gila lah senang lah. Betul, siapa kita? Siapa kita? Tak ada siapa tau. Okey. Nombor 3. 2 rakaat selepas Zuhur. Dekat sini pula pergi. Nombor 2. 2 rakaat tambahan selepas Zuhur. Apa yang sebelum nama dia adalah Qabliyah. Apa yang selepas nama dia adalah Ba'diyah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Tu perkataan Ba'diyah tu. Bagilah kami keampunan selepas Ba'diyah. Selepas kami mati. Tu doa yang kita baca hari tu kita tak faham. Nombor 4. Muakkad. Zuhur. Lepas tu 2 rakaat selepas Maghrib. Asal kat mana? Asal kat sini. Dalam kita kata 2 rakaat ke 4 rakaat asar? 4 kan? 4 rakaat. 4 rakaat sebelum asar. Lepas asar tak ada. Ini nombor 5. 2 rakaat selepas Isyak. Ini 4, 2 rakaat sebelum Maghrib. Betul? Kan? Tak sebut? Tak ada? Sebelum Maghrib tak sebut kat situ kan? Tengok dekat tiada muakkad. 2 rakaat dia kata tu dahulu sebelumlah. Dinamakan itu, sembahyang sunat itu dinamakan dia khafifah ni. Kita pernah dengar tak perkataan mukhafafah? Apa mukhafafah? Ringan-ringan. Najis ringan. Pani kalau dia kata sini disebut qabliyah khafifah, qabliyah yang ringkas.
Maknanya kalau sebelah sebelum maghrib, dia akan ringkas dia semayang. Kenapa? Memang dia panggil ringkas. Itu 2 rakaat sebelum maghrib. Ini nama dia khafifah ni. Lepas tu, 2 rakaat sebelum isyak. Yang atas dia berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Betul? Lepas tu, nombor 6. Ini. Nombor 6 apa? Beberapa rakaat witir. Witir ni, dia jatuh kategori rawatib. Siapa tak tahu ini tahu. Dia jatuh kategori rawatib. Sebab dia mengiringi isyak. Mengiringi isyak. Dia mengiringi solat fardu. Kalau tak buat isyak, tak boleh buat witir. Selagi tak semai isyak, tak boleh buat witir. Kena masuk waktu isyak, kena semai isyak, baru boleh buat witir. Kalau kita balik ofis lambat, kita pergi buka puasa kat ofis, kita dah datang surau kat rumah, orang tengah semayang witir, kita jangan ikut witir. Sebab kita belum semayang isyak. Katakanlah dia semayang witir 3 rakaat. Jangan ikut. Kita ikut, boleh, kita niat semayang isyak. Nanti dia bangun 2, kita tambah 2. Kita kena niat isyak. Tak boleh semayang witir dengan dia. Sebab kita belum semayang isyak. Kecuali kita singgah petrol pump, kita semayang isyak, balik-balik sampai surau, orang tak semayang witir. Kita boleh ikut witir. Kenapa? Sebab kita dah semayang isyak. Sebab dia mengiringi isyak. Okey. Faham? Masa dah time ni. Okey, nanti kita tengok. Ini semua ni dah sebut kat sini ni. Sunat rawatib pada mereka yang hadir sembahyang Jumaat sama macam rawatib sembahyang Zuhur. Itu jelas. Nanti sambung. Segala sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah. Dekat niat. Dia nak cerita pasal niat. Cara-cara niat macam mana? Kalau ada ba'diyah qabliyah, cara niat dia macam ni. Kalau ada qabliyah saja, tak ada ba'diyah, ada 2 cara niat. Nanti dia cerita kat sini. Boleh buat sekali, qabliyah ba'diyah, buat serentak pun boleh. 8 rakaat terus pun boleh. Ada cara dia kat sini. Nanti kita belajar. InsyaAllah. Okey. Moga Allah beri kita faham. Sunat sebelum apa? Zuhur. Sebelum Jumaat. Ada. Jumaat. Sunat. Mana kalau lepas azan tu tak ada sunat? Ada. Ni hari kata ada. Tak tahulah, mungkin ada pendapat lain, saya tak tahu. Tapi yang saya mengaji kata ada lah. Yang saya belajar memang ada. Dari dulu saya belajar memang ada. Tapi ada. Memang ada. Dia cakap gini kan, saya sunat hari Jumaat sama macam Zuhur. Wallahualam. Mungkin ada kitab lain kata tak ada ke apa tu, tak tahulah. Tapi kita tak boleh cakap sebab fiqah ni macam-macam. Tapi yang popular, yang selalu dia baca, yang selalu kita mengaji, kata ada. Okey, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf